sikitlah dia punya jawapan dia tu. Ada konten sekarang. Madam. Sebelum tu Madam akan record dahulu untuk mereka yang dapat join hari ini. Oh, suara sekat-sekat. Video pun sekat-sekat. Okay, jom sekejap video. Okay, sekarang okey tak? Sekarang tak? Suara tak? Kadang-kadang dia kena tutup video tu baru jelas. Jelas. Okay, sekarang jelas ya? Okay. So, Madam tak buka, tak on video. Kamu tengok je. Okay, so Madam buka Classroom bagi subjek kamu. Okay, kita tengok bahagian string. Okay, nampak tak paparan skrin anda? Google Classroom. Nampak ya? Nampak. Okey, tugasan individu. Yang pertama, berikan definisi bagi frasa berikut. Kelas ni Madam dah start belum topik 1 kelas ni? Belum. Belum Oh, tapi bagus jugalah kamu jawab tu. Maksudnya kamu baca the slide and then kamu cuba untuk jawab So, ini adalah pembelajaran untuk topik yang pertama. Dia berkaitan dengan etika, etos, etiket, adab dan adat istiadat. Okay, semua ni kita akan belajar selepas ini. Dan Madam cuma nak tengok jawapan kamu. Ada tak kaitan jawapan kamu dengan persoalan tersebut? Okey, etika. Iskandar Shah memberikan jawapan. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Okey. So, ethos pula dia kata sifat ciri sesuatu bangsat ni. Typo ni typing error ni. Budaya dan era. Okey, etiket adalah adat dan peraturan kesopanan terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesen tertentu. Etiket ini etiket ini adalah dia lebih kurang macam sesuatu protokol ataupun peraturan dalam kehidupan manusia. Contohnya kalau kita kalau majlis santapan diraja, dia ada protokol ataupun etika di meja makan. Itu dinamakan etiket. Peraturan di meja makan. Dia mesti ada sudu, garfu, dia mesti ada napkin, dia mesti ada mangkuk, pinggan yang tersusun. Itu dinamakan etiket. Okey. Adab adalah peraturan secara turun-temurun sehingga merupakan adab ialah perilaku, perbuatan kebaikan dan akhlak seseorang manusia. Okey, adat istiadat adalah peraturan secara turun-temurun sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Okey, itu jawab Nur Shazlina. Okey, etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos, membawa erti kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Ethos juga membawa maksud adat kebiasaan. Ia juga membawa maksud karakter. Perkataan ethos juga terdapat dalam kamus bahasa Inggeris yang bermaksud sifat moral sesuatu bangsa. Okey, itu etika. Okey, kenapa kita belajar penghayatan etika dan peradaban kamu subjek ini merupakan subjek baru diimplementasikan untuk semester ini. Kerana sebelum ini bagi mereka yang semester pertama ataupun semester 1, mereka mengambil subjek pengajian Malaysia. So bermulanya pada semester ini iaitu semester Jun 2020, pengajian Malaysia tidak lagi diajar, maka digantikan dengan penghayatan etika dan peradaban. So sekiranya anda bercita-cita untuk melanjutkan pembelajaran dalam bidang ijazah sarjana muda ataupun bidang degree, so anda dapatlah save the credit sebab anda pernah mengambil subjek penghayatan etika dan peradaban. Kerana penghayatan etika dan peradaban ini juga diajarkan, subjek ini juga diajar di peringkat ijazah sarjana ataupun peringkat degree. So dekat situ dapatlah save time sebab kamu dah ambil masa di
diploma. Saat ini, Madam nak Madam akan cakap sesuatu nanti. So kita dah di depan tadi, Madam akan untuk assessment yang pertama. Untuk assessment yang pertama, kita ada pesan berkumpulan. Mengikut plan yang telah kamu tulis di workshop ini, so akan bagi satu artikel. Tugasan pertama adalah tugasan pembentangan. Okay, so minggu depan kamu dah jumpa antara satu sama lain kan? Kamu dah kenal, kamu dah boleh bincang dalam kumpulan. Okay, buat slide berkenaan dengan artikel tersebut. Okay, tugasan pertama adalah tugasan pembentangan secara berkumpulan. Tugasan ini memerlukan kamu untuk membaca artikel jurnal. So, setiap orang, Madam akan bagi satu artikel, okay, satu artikel yang Madam classroom, okay, kamu cari bahagian classwork dan kat situ ada tulis senarai artikel jurnal seperti yang terpancar dekat skrin kamu tu. Okay, senarai artikel jurnal untuk pembentangan yang pertama. So, setiap kumpulan, Madam akan bagi satu artikel untuk dibaca. Kemudian, kamu perlu mengeluarkan poin-poin penting ataupun summarizekan the article menjadi satu slide. Okay, dan slide tersebut kamu akan bentangkan. Okay, contohnya, okay, kumpulan yang pertama dia dapat dia dapat pengaruh globalisasi terhadap peradaban. So, kumpulan yang pertama dapat tajuk ni. Okay, so dia kena baca lah. So, dalam kumpulan contohnya ada 4 orang, ada 5 orang. Okay, so bahagi-bahagikan. Okay, orang yang pertama, okay, kau baca daripada, you all baca daripada tajuk, topik, muka surat yang pertama, lepas tu keluarkan sisi penting, buat satu slide. Orang yang kedua, dia baca daripada muka surat yang ke-6 sampai muka surat yang ke-10. Keluarkan sisi penting, satu slide atau dua slide. Okay, orang yang tiga akan juga. And then kamu dah siapkan slide, kamu compilekan dia menjadi satu slide. Okay, dan satu slide tersebut yang kamu akan bentangkan. Boleh kelas, ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh tulis dekat okay, faham? Kalau faham, tulis faham dekat chat tersebut. Madam nak ada lah dekat situ So, hari ini sekarang Madam akan bagikan tajuk artikel mengikut kumpulan. Okay, so kalau dah dapat tajuk tersebut, download artikel di tab classwork ni. Okay, tu mana tajuk kamu. Okay, dan kamu bahagi-bahagikan page sesama ahli kumpulan dan buat slide. Itu sahaja. Okay, so untuk kumpulan yang pertama iaitu kumpulan kalau tak yang pasti ada wakil lah dalam ni. Kalau semua orang tak macam ada 2-3 ahli kumpulan tak ada, so pastikan ada wakil di dalam ni untuk lihat tajuk apa bagi. Okay, so untuk kumpulan pertama, kumpulan Bosi, Muhammad Syafiq, Muhammad Iqmal, Olin Rachel, Simon dan Bibiana. Ada tak dalam ni? Ada. Okey, kumpulan ini tajuk artikel yang kamu dapat ada dengan kolonialism British. Okey, kejap kolonialism British terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu ketika Perang Dunia Pertama. Okey, so kumpulan ni boleh ambil tajuk ni lah, kolonialism British terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu ketika Perang Dunia Pertama. Okey, kamu boleh ambil classroom, okey. So, Madam akan tulis kat sini.
pembentangan artikel kolonialisme British terhadap tadi negeri Melayu bersekutu ketika Perang Dunia Pertama. Okay, so downloadkan nanti apa tu artikel tersebut di Google Classroom dan buat. Terusnya kumpulan Nurhafika, Siti Umairah, Iskandar Shah, Edward Jericho dan Muhammad Rosnizam. Muhammad Rosnizam ni Madam rasa dia tak ada dalam ni lah, tadi dia message Madam dia dalam perjalanan. Okay. Ya, tapi yang ahli-ahli yang lain ada tak dalam ni? Nurhafika, Siti Umairah, Iskandar Shah dan Edward. Umairah tadi ada kan? Ada. Okay. Alright, tajuk kamu adalah Madam bagi tajuk okay. Tajuk kamu adalah Peradaban Melayu Nusantara. So, Madam tulis kat sini untuk kamu rujuk teruslah. Peradaban Melayu Nusantara. Okay, so boleh download nanti artikel di Google Classroom dan buat slide. Bahagikan page dan buat slide. Seterusnya, kumpulan Muhammad Hafiz, Fatin Solehah, Siti Mariam, Fikri Hazami dan Muhammad Amzar. Ada tak ahli-ahli kumpulan dalam ni? Ada. Okay, so asal-usul orang Melayu. Orang Melayu menulis semula sejarahnya. The Malaysian rewrite its history. Okay. Tajuk pembentangan. Asal-usul orang Melayu. Okey, nanti tulis cari artikel ni. Seterusnya, kumpulan Nur Dalila Dayana, Gloria Julan, Gloria Sundai, Siti F. Maliasa. Ada tak ahli-ahli kumpulan dalam ni? Ada, Madam. Ada okey. Adalah berkenaan dengan globalisasi terhadap peradaban. Okey, untuk kamu pengaruh globalisasi peradaban. Okey, so boleh rujuk Madam dah tulis dah bawah senarai nama ahli kumpulan dah ada tajuk dia. And then kamu boleh downloadkan artikel dari Google Classroom. Seterusnya kumpulan Nur Shazlinah, Erina, Gracilia, Amiruddin dan Nur Azni. Ada tak ahli-ahli kumpulan dia? Ada ya? Kumpulan ini tajuk dia adalah berkenaan dengan Kesultanan Melayu Tradisional. Okey, tajuk adalah berkaitan dengan Kesultanan Melayu Tradisional. Okey, kumpulan Nur Shazlinah, Erina ni, artikel yang perlu kamu bentangkan adalah Melayu Tradisional.
Okay, so boleh download artikel tersebut di Google Classroom. Okay. Seterusnya kumpulan Muhammad Hafiz Hafizan, Nur Fatihah, Priscilla, Sonita, Samantha Jong, Awan Muhammad Syazani. Ada tak dalam ni? Ada, madam. Ada, okay. Alright. So tajuk kamu kaitan dengan okey, tajuk kamu adalah berkaitan dengan kajian moden agama di Barat, satu tinjauan historiografi, Modern Study of Religion in the West, a historiographical review. Nanti kamu ambil apa tu? Download tajuk pembentangan artikel dan kajian moden agama di Barat. Okey, so seterusnya itu saja. Masing. So untuk petang ini memang akan mulakan pada kamu minggu hadapan masuk kelas macam biasa ke macam mana? Ke ada aktiviti-aktiviti lain? Madam. Ya? Menang tak 1 hari bulan tak daftar pelajar? 1 hari bulan daftar belajar. Kamu daftar kolej kediaman tu berapa hari bulan? Saya ambil yang sama. Saya dah call poli ni pada 1 hari bulan daftar pelajar. Oh, 1 hari bulan daftar pelajar. Maksudnya kamu daftar masuk ni lah kan? Daftar masuk kolej lah kan? Maksudnya masuk asrama lah kan? Ni ada daftar pelajar je ni ada. Saya dah Oh, ya ke? Bukan hari tu kamu dah daftar secara online ke? Belum lagi saya tahu juga. Saya tahu juga. Okay, 1 hari bulan kamu daftar. Maksudnya lepas tu 2, 3 Khamis, 3 hari bulan masuk kelas macam biasa lah kan? Ke macam mana? Okay, macam tu madam bagi 2 minggu lah kamu prepare. So, kamu akan bentangkan pada 10 September. Boleh tak? Okay, slide tersebut kamu harus siapkan pada 10 September. Sebelum 10 September lah. Kerana 10 September kita akan buat pembentang. Okay? Bentang secara kelas lah sebab kamu dah masuk poli balik kan. So, tapi saya rasa untuk yang berada di poli ni hanyalah semester 1, semester 5. Kalau tak silap saya. Kerana semester 2, 3 dan 4 mereka masih lagi belajar secara online. Mereka akan daftar pada bulan 10. Kalau tak silap lah. Cuma kamu dan semester atas, semester 5 yang akan masuk ke poli. Untuk 2, 3 dia orang belum masuk lagi. Okay. So prepare slide tersebut. Nanti kalau jumpa kawan-kawan, dah 1 hari bulan tu jumpa kawan-kawan, terus prepare slide. 10 hari bulan 9 kita akan start bentang di dalam kelas. So apa yang perlu kamu prepare adalah slide. Tahu tak buat slide PowerPoint? Kelas? Boleh buat slide PowerPoint tak? Boleh Madam nak slide PowerPoint tu. Okay. So itu yang kamu akan bentang di dalam kelas. Okay. Madam ulang semula. Madam dah bagi kamu tajuk pembentangan artikel ini. Kamu download tajuk pembentangan artikel kamu di dalam Google Classroom. Baca dan buat dalam bentuk slide. Kita akan mula pembentangan pada 10 September.
Okey, 2020 hari Khamis. Ada soalan tak? Ada sebarang soalan boleh tulis di chat room. Ada sebarang masalah boleh tulis di chat room. Nanti Madam akan baca. Okey. Kalau tak ada soalan, topik yang pertama. Okey, topik pertama adalah berkenaan dengan pengenalan penghayatan etika peradaban dalam acuan Malaysia. Okey. Kerana kita maju dalam acuan kita sendiri, kita menghayati etika kita dalam acuan kita sendiri. Akan belajar berkenaan dengan kita akan belajar berkenaan dengan adab ataupun etika di zaman pra-kolonial dan juga di zaman kolonial dan juga pasca kolonial. Okey, macam Madam bagi soalan pada kamu semalam, apakah dia adab di zaman pra-kolonial dan juga kolonial dan juga pasca kolonial. Okey. Pra-kolonial adalah zaman di mana kelas Madam dah start belum topik kamu ni? Sebab Madam ajar dua kelas, Madam pun tak ingat dah start kelas kamu ni. Belum. Okey. Alright. Zaman kolonial adalah zaman di mana sebelum penjajahan berlaku. Okey, sebelum penjajahan daripada Portugis, daripada Belanda, daripada Inggeris, daripada Jepun. Okey, bagaimanakah adab dan etika masyarakat ketika itu? Okey, so pada zaman tersebut, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, contohnya, telah ada adab ataupun adat istiadat ataupun adat resam yang diguna pakai oleh masyarakat ketika itu. Okey. Keduanya adalah pada zaman kolonial, pada zaman moden, pada era penjajahan telah datang, contohnya Inggeris telah datang menjajah Malaya ketika itu. Dan ketika itu mereka bukan saja membawa tentera-tentera mereka, tetapi mereka juga telah membawa satu etika ataupun etiket baru meresapi masyarakat ketika itu. Okey, contohnya kita lihat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey, sultan-sultan dahulu memakai baju contohnya seperti tengkolok, baju Melayu dan sebagainya. Itu adalah adat istiadat pada zaman pra-kolonial. So, datangnya kolonialism, okey, contohnya daripada Inggeris, mereka membawa satu budaya ataupun etiket baru. Contohnya daripada sudut pemakaian, okey. Mereka memakai topi, memakai tie dan juga memakai baju kemeja. Itu datangnya daripada Inggeris ataupun British. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah pasca kolonial. Pasca kolonial adalah zaman selepas penjajahan berlaku. Okey. Bagaimanakah dia etika ataupun adab moden ketika itu. Okey. Ringkas ni kita belajar berkenaan dengan penghayatan etika dan peradaban ini. Kan kalau kita menghayati peradaban ataupun perpaduan di kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Okey, Madam nak kamu bagikan skala mengikut kepada pandangan kamu. Okey, berapakah skala perpaduan yang wujud di Malaysia ketika ini? Kalau dari skala 1 hingga skala 10, kamu rasa berapakah yang kamu nak berikan berkaitan dengan tahap perpaduan di Malaysia dalam skala 1 hingga 10. Okay, cuba tulis dekat dalam chat tu. Dalam skala 1 hingga 10, okay, berapa yang kamu nak bagikan berkenaan dengan tahap perpaduan di Malaysia? Okay, Evina kata 8. Dalila kata 7. Syafiq kata 8/10. Iskandar Syah kata 7. Riasya kata 7. Hadiah 7. Amir kata 6. Erina kata 7. Okay. So, Nur Fatihah kata 10. Okay, so share okay, ada 6, ada 7, ada 10 kan. So, dekat situ masih lagi belum mencapai tahap perpaduan yang memuaskan.
Okey, maksudnya dari segi pemahaman toleransi antara kaum di Malaysia. Kerana kita tahu Malaysia adalah satu negara yang mempunyai kepelbagaian penduduk masyarakat yang majmuk. Okey, untuk mengekalkan perpaduan perlunya kepada unity ataupun perlunya kepada kesefahaman dan toleransi antara kaum di Malaysia. Okay, so dalam masyarakat di Malaysia contohnya, kita memang ada contoh moment of unity, detik perpaduan. Okay, detik perpaduan contohnya bila kita bersama-sama menyokong pasukan Malaysia dalam satu sukan, contohnya sukan badminton. Kan? Kita menyokong pasukan Malaysia walaupun yang bermain itu bukannya datang daripada kaum yang sama dengan kita ataupun bangsa yang sama dengan kita. Tapi dekat situ wujudnya satu perpaduan kerana kita menyokong dia atas dasar dia adalah daripada Malaysia. Okey, itu adalah the moment of unity ataupun detik perpaduan. Okey, sebab itu ada skala ada 6, 7, 8 yang kamu berikan tersebut. So dekat situ kenapa kita perlu belajar penghayatan etika dan peradaban supaya kita boleh membentuk satu pemahaman ataupun membentuk satu kesepaduan dalam perpaduan di Malaysia. Okey. So, dalam negara seperti Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum masyarakat yang majmuk, kita memang akan ada satu terms yang kalau dalam English we call it as agree to disagree. Okay, apa itu agree to disagree? Okay, ada sesetengah perkara ataupun isu kita boleh bersetuju dan ada setengah perkara kita boleh tidak bersetuju. Tetapi itu tidak bermakna kita akan berlakunya pergaduhan ataupun huru-hara di Malaysia. Okay. Sebabnya satu perkara yang perlu dilihat untuk mengekalkan kemajuan ekonomi, untuk mengekalkan kepakaran belia-belia negara, kita memang memerlukan kepada perpaduan. Tanpa perpaduan, semua itu tidak akan mungkin berlaku. Okay, semua itu hanyalah retorik semata-mata. Okay, contohnya di Sarawak sendiri kan, Sarawak mempunyai majoritinya adalah masyarakat Iban dan juga ada masyarakat-masyarakat lain juga yang tinggal di Sarawak. Okey, tapi bagaimana Sarawak boleh mengekalkan perpaduan antara kaum yang wujud setelah sekian lama? Okey, tak ada berlaku pergaduhan, tak ada berlakunya huru-hara, tak ada berlakunya peperangan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tanggungjawab setiap orang itu untuk hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okay, so dia ada toleransi antara dalam kalangan kamu ni, maybe mempunyai kawan-kawan yang mempunyai latar belakang bangsa ataupun etnik yang berbeza dengan kamu. Betul tak? Kan dekat sekolah dahulu kamu ada kawan daripada etnik Iban, daripada etnik Bidayo, daripada etnik Cina dan sebagainya. Okey, bagaimana kamu boleh duduk semeja dengan kawan-kawan kamu? Okey, bagaimana kamu boleh keluar bersama-sama dengan kawan kamu, makan bersama-sama dengan mereka, kan? So dekat situ kita telah memupuk semangat perpaduan antara kaum. Okay, Sarawak memang satu negeri yang tidak asing lagi dari sudut perpaduan dan boleh dijadikan contoh kepada negeri-negeri yang lain supaya tidak timbulnya isu-isu sensitif. Okay, isu-isu sensitif ini boleh dibincangkan di meja rundingan dengan cara yang baik untuk tidak menyebabkan satu pertelingkan ataupun masalah yang lebih besar. Kan? Okay. Adalah membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Penghayatan etika dan peradaban, menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Dalam topik ini kamu akan mengenali pengenalan etika dan peradaban, susun masa etika dan peradaban berdasarkan kepada prakolonial, kolonial dan pasca kolonial, kerangka menganalisis etika dan peradaban mengikut acuan Malaysia,
penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat, dan penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Okey, pengenalan etika dan peradaban. Okey, etika dan peradaban penting dalam sebuah masyarakat supaya so etika dan peradaban ni penting supaya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, peradaban majmuk seperti Malaysia, kita mempunyai satu kepribadian yang tinggi. Saling menghormati antara satu sama lain, respect each other. Okay, walaupun kita punya pendapat kita berbeza, tapi kita masih lagi boleh duduk bersama-sama dan makan bersama-sama. Okay, so bila tidak berlaku perpaduan, kaum contohnya Iban dia kawan dengan orang Iban, dia tak bercampur dengan kaum-kaum yang lain. Contohnya Cina, dia berkawan dengan orang Cina sahaja, dia tak bercampur dengan orang lain. Ataupun orang Bidayu, dia berkawan dengan orang Bidayu sahaja, tak bercampur dengan orang lain. Maka di situ tidak akan berlakunya perpaduan antara kaum. Bila tidak berlakunya pencampuran dalam kalangan bangsa yang wujud dalam sebuah negara, maka tidak berlakunya perpaduan antara kaum. Bila berlaku perpaduan antara kaum, maka janganlah bercakap soal kemajuan negara, kemajuan sebagainya. Itu tidak akan mungkin berlaku tanpa perpaduan. Sebab itu Malaysia merupakan sebuah negara yang senang untuk jatuh. Sebab apa? Sebab mempunyai kepelbagaian kaum. Orang masukkan je isu-isu sensitif, maka berlakulah pergaduhan huru-hara dan sebagainya. Sebab kita tak nak isu itu berlaku, sebab itu kita menerapkan elemen etika dalam peradaban di Malaysia. Supaya orang tahu bagaimana kita boleh agree to disagree dengan pandangan orang lain, tapi bagaimana kita respon kepada masalah tersebut. Supaya perpaduan masih lagi wujud dalam negara kita. Contoh negara yang mempunyai, apakah negara di dunia ini yang mempunyai bangsa yang sama, dia tidak mempunyai kepelbagaian bangsa, tetapi berpecah antara menjadi dua negara. Cuba kamu fikir. Siapa tahu? Mana negara dekat dunia ni kan? Walaupun dia ada satu bangsa saja tapi dia terpecah menjadi dua negara. Korea Selatan dengan Korea Utara. Bagus. Pandai Iskandar. Terima kasih. Ada yang jawab. Amir kata pun Korea. Korea yang suka K-pop tu kan, yang suka lagu-lagu Korea tu mesti tahu kan. Kau mesti kaji dia punya sejarah, culture, budaya, peradaban dan sebagainya. Korea Utara dan Korea Selatan dari segi pertuturan tidak jauh berbeza. Dari segi makanan pun masing-masing makan kimchi juga. Tapi bagaimana dia boleh ada satu dinamakan Korean War, yang berlaku pada zaman lampau, yang menjadikan negara ini, semenanjung Korea ini, contoh kita ibaratkan semenanjung Malaysia tu, dia boleh terpecah menjadi dua negara. Satu di bahagian utara dipanggil Korea Utara dan di bahagian selatan dipanggil Korea Selatan. Yang kamu nampak K-pop drama Korea tu semua datang daripada selatan, daripada utara tak ada semua tu. Kim Jong Un pun dah koma dah sekarang. Dia ambil alih oleh adik dia. Sebab apa mereka terpecah menjadi dua negara walaupun mereka adalah sebab ideologi pemikiran yang berbeza. Di bahagian selatan dia lebih kepada demokratik, di bahagian utara dia lebih kepada komunis. Korea Utara, China, Rusia itu semua komunis. Sebab tu kalau Rusia dulu, kalau kamu belajar sejarah tingkatan 5, dia ada Soviet Union, betul tak? Kalau kamu ingat lagi sejarah tingkatan 5 dulu, kalau kamu tak lupa lagi, kamu ada belajar berkenaan dengan negara-negara Soviet, kesatuan Soviet. So, akibat daripada ideologi yang tidak sama, maka mereka terpecah menjadi dua negara. So, kita tidak mahu itu berlaku di Malaysia. Kita mempunyai kepelbagaian kaum, latar belakang, adat yang berbeza, agama kepercayaan yang berbeza, tapi masih lagi boleh mengekalkan perpaduan negara. Kunci dia adalah mesti ada toleransi dan kamu mesti bercampur dengan bangsa ataupun kaum lain. Bila kamu bercampur dengan bangsa ataupun kaum lain, duduk semeja, makan bersama-sama, maka kamu tidak akan wujud prasangka-prasangka buruk kepada kaum ataupun bangsa lain. So, prasangka-prasangka ataupun assumption negatif ini wujud apabila kita tidak mengenali kaum tersebut.
Kita tak pernah ada pun kawan daripada bangsa Cina, kan? So kita boleh tend untuk judge bangsa tersebut. Kan? So bila kita ada kawan daripada bangsa lain, so kita boleh menerima exception ataupun menerima pandangan, uh, agree to disagree dengan masalah ataupun isu tersebut. Okay? Kalau kita semua kan lain bangsa, tapi kita semua suka kedai mamak. Suka nak lepak mana? Lepak mamak. Sebab apa? Mamak ada apa? Boleh makan tote, boleh makan apa, roti canai, kan? Semua orang suka roti canai, betul tak? Cina ke, Iban ke, kan? Melayu ke, kan? Semua suka makan roti canai, kan? Siapa je tak suka dekat sini, kan? Semua orang suka, betul tak? Kalau tak suka tu menipu sangat, tak pernah makan roti canai, kan? So kita boleh duduk kedai mamak bersama-sama, lepak kedai mamak bersama-sama, kan? So dekat situ merupakan satu detik perpaduan. This is the moment of unity yang diterapkan di Malaysia. Kan? Bila sebut saja nasi lemak, semua orang makan nasi lemak, betul tak? Semua orang makan yong tau fu, betul tak? Kan? Detik perpaduan, kan? Kita merasai adat, pemakanan, kebudayaan orang lain, kan? Kalau Hari Raya Aidilfitri, kan? Kita menziarahi kawan-kawan kita yang berbangsa yang beragama Islam, kan, pergi rumah dia makan kuih raya bersama-sama. Di situ adalah satu garis perpaduan yang wujud di Malaysia, okay, yang perlu dikekalkan, okay, untuk mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu. Malaysia, sebab Malaysia ni adalah satu negara yang duduk di bawah apa we call it as SEA. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, SEA adalah negara-negara Southeast Asia. Kan, Southeast Asia adalah negara-negara Asia Tenggara. Ada berapa negara-negara di bawah Asia Tenggara? Kelas? Kamu rasa ada berapa negara di dalam Asia Tenggara ni selain Malaysia? Ada 10 ke? Ada 9 ke? Ada 8 ke? Cuba tulis. Siapa tahu ada berapa negara-negara di bawah Asia Tenggara? Ada banyak. Vivian. Kamu rasa ada berapa? Banyak tu berapa? Tulis jawapan dalam bentuk number. Okay, Dalila kata ada 7. Ya kah? Oh, tak confirm dengan jawapan sendiri. Ada berapa? Syafiq kata 7. Ada tak jawapan-jawapan yang tepat lagi? Siapa tahu? Atau 8. Ya, Hadijah? 7 atau 8. 8. Fikri 9. 13 kot. Kot ya. Siapa tu? Viviana 13. Okey, so negara-negara di dalam Asia Tenggara selain Malaysia, kita ada 11 negara termasuk Malaysia. Kan, negara yang dan bergabung di bawah Asia Tenggara adalah Timor Leste. Okay, so kalau kamu pernah tengok dinamakan sukan C, kan? Sukan C, pernah tengok kan sukan C, kan? Itu sukan itu dia punya atlet adalah datang daripada negara-negara Asia Tenggara. Kan? Kita ada satu pertubuhan yang bergabung di bawah negara-negara Asia Tenggara dinamakan ASEAN. Okay, so madam tulis dekat chat kalau kamu pernah dengar perkataan ASEAN. ASEAN adalah Association Southeast Asia Nation, pertubuhan negara-negara Asia. Okay. So negara-negara Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kan? Filipina, Thailand, Myanmar, kan? Laos, Cambodia, Timor Leste dan sebagainya. Kan? Itu semua adalah negara-negara bawah Asia Tenggara. So kita ini di Asia Tenggara ini kita memang daripada dulu, kan, daripada sebelum zaman prakolonial lagi masih terkenal dengan dari segi adab yang baik. Okey, adab tinggi. Okey, adab berketi yang tinggi. Okey, bercakap dengan cara yang bercakap dengan sopan dengan orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua walaupun kita tidak sefahaman dengan orang yang lebih tua daripada kita, orang tua kita, tetapi kita tahu bagaimana cara untuk bertutur dengan cara yang baik, yang bagus. Okey.
So, beradab bermaksud baik budi bahasanya, sopan. Orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Okey, tetapi ada satu statistik yang menunjukkan bahawa pada zaman era 21 ini, kurun ke-21, adab tersebut semakin lama semakin menurun akibat daripada kesan daripada teknologi yang ada sekarang. Sepatutnya teknologi membantu manusia berkomunikasi, tetapi teknologi juga telah menyebabkan adab manusia semakin lama semakin menurun. Kenapa itu? Kita kena fikirkan. Teknologi menjadi manusia demikian. So, adat resam. Adat resam adalah daripada kamus pelajar edisi kedua mengatakan bahawa adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Contohnya adat merisik, bertunang, majlis perkahwinan dan sebagainya. Okay, sebab tu setiap kaum ataupun bangsa dia ada adat dari sudut perkahwinan contohnya. So kalau orang Melayu dia ada merisik dahulu. Merisik ni maksudnya apa? Merisik ini bermaksud kita nak mengetahui bahawa perempuan tersebut ataupun pengantin ataupun bakal isteri tersebut dia dah berkahwin ke, kan, belum lagi dipinang orang ke apa ke, itu maksudnya berisik. Okey, bertunang. Okey, dan seterusnya adalah majlis perkahwinan. Itu adat resam. Kalau adat Melayu, dia pergi merisik ataupun bertunang, dia kena bawa hantaran. Hantarannya 7, berbalas 9 contohnya. 7, berbalas 11 contohnya. Okey, adakah adat ini sama dengan bangsa-bangsa lain? Adakah Iban juga ada hantaran-hantaran dia? Kan? So kamu boleh bertukar-tukar ataupun sharing idea antara satu sama lain. Kan? So itu dinamakan adat resam. Ini adalah untuk majlis-majlis rasmi menyambut sesuatu peristiwa. Contohnya pertabalan Sultan menjadi yang di-Pertuan Agong. Okay, dia ada istiadat pertabalan. Ataupun kalau kamu dah habis belajar, kamu akan ada konvo, dinamakan istiadat convocation ke-7. Contohnya macam tu. Okay, istiadat convocation ke-7 Politeknik Kuching contohnya. Kan? So dia ada protokol-protokol tertentu, ada pemakaian-pemakaian tertentu yang perlu dipakai serasi ataupun sesuai dengan adat istiadat tersebut. Okey. Seterusnya aktiviti 1, bincangkan insiden yang boleh dijadikan sebagai kurang adab. Okey, berikan justifikasi mengapa insiden kurang adab tersebut berlaku. Apakah contoh-contoh insiden yang kamu rasa kurang adab? Okay, dapat nanggar je slide madam bunyi sikit keluar. Mungkin kamu punya line tak berapa clear lah Syazani. Saya dapat tak dengar suara madam? Mungkin line kamu, okay, madam rasa line kamu line kurang memuaskan siapa. Tak apa, nanti kamu boleh tengok balik Okey, kelas yang lain boleh tak bagi madam contoh, tulis di ruangan chat apakah insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab kamu rasa? Contoh-contohnya yang berlaku di sekeliling kamu, yang kamu pernah nampak, yang kamu pernah alami, kamu rasa kurang adab lah macam tu. Benda plan unlimited. Tak pasti pula madam. Macam mana tu Membawang, Bibiana kata membawang atau mengumpat ke Bibiana? Meninggikan suara kepada orang tua. Okey, Iskandar Shah. Meninggikan suara kepada orang tua. Memotong barisan ketika ingin bayar di kaunter. Betul, kita dah pernah berbaris, tiba-tiba ada orang potong barisan kita. Contohnya kalau siapa pernah pandai memandu kereta kat sini, driving.
Kan? Kalau kita nak contoh macam kita memandu kenderaan, tiba-tiba orang orang tak beri signal untuk masuk ke sembang, ke junction. Kan? Itu pun Madam rasa macam kurang adab. Kurang adab lah sebab dia tak memberikan signal kepada orang di belakang dia nak masuk sembang tersebut. Kan? Apa lagi? Kau rasa kurang adab. Lain? Anggap sebagai kurang adab. Tidak. Beri signal. Curi manuk. Curi manuk. Kenapa curi manuk, Fikri? Menghina orang. Okey, Umaira kata menghina orang. Menconteng mural. Contohnya menconteng mural kan. Contoh kita pernah nampak macam kes di Semenanjung. Dia dah penat-penat buat mural. Tiba-tiba ada orang buat vandalism. Kan, dia pergi conteng mural tersebut. Membuang sampah dari luar tingkap. Ni pun Madam pernah nampak. Kan dia driving, dia buang makanan dia keluar. Luar tu bukan tempat sampah kan. Sepatutnya kita cari tong sampah dan buang dalam tu. Kan, meludah muka orang. Tak boleh meludah muka orang. Kita kena hormat orang lain. Menipu orang. Kita tidak menghormati kaum dan bangsa seseorang. Scammer. Meludah sesuka hati. Toxic di stream orang. Lagi-lagi zaman teknologi, orang suka buat fake account kan, dan dia suka je buat bully cyber kan. Tapi dia tak berani. Sebab apa? Dia tak letak muka dia sendiri. Dia tak berani tapi dia boleh bully orang lain dalam ruangan cyber tersebut. Kan? Ini satu-satu perkara yang kurang adab lah. Semestinya kalau kita bertanggungjawab, responsible, kita boleh menghembus asap rokok di depan orang. Ini satu lagi. Kan, kalau kita nampak, kalau kita jenis orang perokok kan, kita kenalah lebih bertanggungjawab kalau kita nampak dalam kawasan tersebut ada orang yang bawa anak-anak kecil ataupun bayi kan makan bersama-sama di restoran tersebut. Kan? Kena tahulah, kena ada common sense. Common sense, janganlah merokok dekat kawasan tersebut kerana ia boleh menjejaskan kesihatan orang lain ataupun bayi tersebut, orang kanak-kanak yang lebih kecil dan sebagainya. Okey? Itu semua adalah perkara-perkara yang Madam rasa kurang beradab. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ada common sense. Kerana kita hidup ni bukanlah hidup kita seorang yang hidup di dunia ni. Ada juga orang-orang lain yang perlu kita sedar bahawa mereka juga duduk bersama-sama dengan kita. Meletak bersama-sama dengan kita kan. Okay, etika adalah sudut bahasa alam moral atau nilai akhlak yang menjadi seseorang itu ataupun sekumpulan manusia. Okey, contohnya contoh etika kalau kamu nampak ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu. So kalau seseorang individu tu dia ada satu etika moral yang tinggi dalam diri dia kan, so dia ada tanggungjawab yang tinggi dalam diri dia, dia akan menjadikan dia sebagai satu pegangan dalam hidup dia. Okay, tetapi setiap orang ni dia berbeza etika antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Itu adalah menghukum ataupun mengadili. Kan, kenapa kau tak beradab ni? Kenapa kau buat perkara yang tak betul ni? Kan, kita tak boleh just sebab kita tak apa dia punya pengalaman hidup berbeza antara satu sama lain. Mungkin pengalaman hidup kita semua je kita mengalami satu kehidupan yang baik daripada kita besar sampai daripada kecil-kecil sampai kita besar. Tapi orang lain dia ada pengalaman hidup yang agak ekstrim daripada zaman dia kecil sampai dia besar kan, sebab kita dibentuk oleh satu keluarga yang berbeza kan. Betul, Vina. Dalam rumah pun kita ada satu etika dalam keluarga. Okay. Sebab itu untuk menjadi seorang satu keluarga ataupun menjadi seorang ibu bapa ini, dia memerlukan satu tanggungjawab yang besar. Bukan saja membentuk, kerana kita perlu membentuk manusia lain supaya dia menjadi manusia.
Kan? Kalau kamu sekarang ada ibu bapa yang membentuk kamu menjadi manusia, kamu bila menjadi ibu bapa juga kamu akan membentuk manusia lain. Kan? Jadi perkembangan pembentukan kamu daripada kecil ke besar banyak dipengaruhi oleh orang yang terdekat dengan kamu. Kan? Banyak dipengaruhi oleh ibu bapa kamu sebagainya. Banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup kamu. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang mempunyai masalah-masalah macam mental health dan sebagainya adalah dipengaruhi oleh pengalaman hidup dia. Okay? Bagaimana dia rasa trauma dalam hidup dia dan sebagainya, okay, menyebabkan dia tak boleh nak bercampur gaul dengan orang lain. Kan ada orang yang terlampau trauma, dia tak boleh nak berkawan dengan orang lain sebab dia takut. Kan? Depression, salah satunya depression. Kan? Sebab itu dalam perkembangan seseorang manusia itu, apa yang pentingnya adalah bukan kepandaian yang penting, bukan dapat A yang banyak tu penting. Kan itu sebenarnya satu nilai tambah sahaja. Untuk menjadi seorang manusia, perkembangan yang penting adalah daripada sudut yang terbaik. Kan? Kalau kamu rasa kamu ada tekanan dalam kehidupan, setiap orang, setiap manusia dia ada tekanan dalam kehidupan dia sendiri. Macam saya pun ada tekanan saya juga, kamu pun ada tekanan kamu juga. Berbeza di sini adalah bagaimana kita handle ataupun bagaimana kita mengawal tekanan itu, bagaimanakah kita divert pemikiran kita supaya kita tidak tertekan dengan situasi tersebut. Kan? Ada orang boleh divertkan masalah dia. Okay, jangan fikir masalah ni, dia boleh buat kerja lain. Kan? Dekat situ dia tahulah bagaimana nak mengawal stres dengan baik. Kan? Contohnya bila ada masalah, okay, dia memerlukan kawan untuk, ada orang yang memerlukan kawan untuk dia bercerita masalah dia. Kan? Supaya walaupun kawan tersebut tak dapat menyelesaikan masalah dia, tetapi kita rasa lega bila kita meluahkan kepada orang lain. Kan? Okay, sebab itu pembentukan manusia itu yang penting adalah spiritual dan juga kesihatan. Okay, dari sudut kesihatan mental dan ni, okay, kamu dalam keadaan dengan baik, kemudian meneruskan kehidupan kamu. Kamu belajar ni sebenarnya bukan untuk dapat pekerjaan semata-mata. Belajar ni sebenarnya untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Okay. Satu perkara bagi orang yang ada pengalaman hidup yang banyak daripada kecil sampai besar ni, dia menyebabkan pemikiran seseorang itu menjadi lebih matang dengan cepat. Cuba kamu pernah tak ada kawan yang daripada kecil dia kena pergi bekerja kan, pergi sekolah, lepas tu dia bekerja part time pula kat kedai, lepas tu dia tolong bapak dia dan sebagainya kan. Pemikiran dia lebih matang daripada orang yang hanya makan suap ni je kan. Dia cepat matang dan dia dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Maksudnya dekat sini dia tidak pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Dia tidak bergantung kepada orang lain untuk meneruskan kehidupan. Dia mempunyai survival skill yang tinggi. Okay? Contohnya kamu nanti ni kamu kan berjauhan dengan ibu bapa kamu. Kan dekat situ, di sini macam mana kamu nak teruskan kehidupan, kamu memerlukan satu skill yang dipanggil survival skill. Macam mana kamu berfikir sendiri, menyelesaikan masalah tanpa bergantung kepada orang lain. Kita nak bergantung pada ibu bapa kita jauh, bukan datang daripada orang Kuching kan. Contohnya macam Umairah kan, dia daripada Johor nanti kan, dia datang ke Kuching kan. Kita nak suruh mak bapak kita bantu kita kat sini, kita memang tak boleh lah kan, sebab jauh. Jadi kita memerlukan satu skill, kemahiran, iaitu kemahiran apa? Kemahiran dipanggil survival, kemahiran untuk berdikari, independent. Bila kamu ada independent, kamu dah biasa menjadi seorang yang independent, walaupun segala jenis masalah pun yang datang, kamu dapat mengawalnya dengan baik. Kamu dapat menyelesaikannya dengan baik. Okay, setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik, tapi dia menggunakan masa itu yang akan heal the problem. Faham tak? Kadang-kadang kita tak boleh menerima kenyataan. Ada orang yang tak dapat menerima kenyataan sesuatu berlaku dalam hidup dia. Tapi bagaimana hari ke hari dia dapat menerima
takdir tersebut adalah disebabkan masa yang kan menyebabkan kesembuhan kepada diri dia. Okay? Kena beri masa kepada diri untuk menerima sesuatu perkara ataupun peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kan? So masa itu akan menyembuhkan seseorang. Kan? So setiap orang berlainan tempoh masa yang diperlukan. Okay? Dan kita kena pandai ada skill mendivertkan masalah supaya kita tidak terlampau masalah mental yang lain seperti depression kan, seperti anxiety kan dan sebagainya. Itu menyebabkan lagi lah teruk kan. Uh, adalah sikap, sifat, ciri sesuatu bangsa daerah mungkin Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar masyarakat aspirasi masyarakat dan negara kita. Okay. Itu adalah usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas ataupun bangsa. Okay. Etiket adalah bukan kesopanan. Okay. Adat dan peraturan etiket kesopanan adalah satu adat ataupun peraturan ataupun protokol yang dalam etiket sosial. Okay. Contohnya kalau di restoran ada etiket di meja makan. Kan kalau kita serve dekat restoran kita ada macam garfu, sudu yang dia memang dah serve awal-awal, ada napkin kan dan sebagainya. Kalau kita pergi extended convocation kan tentu kan graduan-graduan akan memakai jubah. Itu apa? Itu dinamakan etiket panduan protokol. Okey. Dia bukanlah berbentuk kesopanan tapi dia adalah satu adat dan peraturan. Okey. Susun masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan So kita berada di wilayah, kalau kita tengok pada skrin ada gambar rajah peta dekat situ. Kita berada di wilayah alam Melayu dan Malaysia merupakan antara salah satu negara di bawah Asia Tenggara. Okay, sebelum kedatangan kolonial telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut adat istiadat dan adat resam. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adat ataupun adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Okey, kelas. So, mengapa adat ataupun adat istiadat adat resam di Malaysia lebih kurang sama dengan Indonesia? Kadang-kadang ada orang kata, kau ni claim lah ini adalah peradaban Malaysia bukan Indonesia punya. Kalau ada orang kata ada Indonesia bagi tahu apa? Kain batik itu datang daripada Indonesia bukan dari Malaysia. Macam tu kan. Pernah tak dengar? Kita claim antara satu sama lain. Tapi kamu kena ingat kamu kena ingat sebelum zaman kolonialism, sebelum zaman penjajahan, okey, orang Indonesia nak pergi Malaysia ni tak payah guna pasport pun. Diorang boleh redah pergi menggunakan jalan perairan dengan mudah. Tapi bila masanya kita menggunakan pasport ni, bila berlakunya era macam kalau nak pergi ke negara lain kena menggunakan pasport adalah ketika pensepadanan pada era perjanjian Inggeris Belanda. Dekat situ barulah berlakunya pembahagian wilayah. Okay. Kalau di Malaysia ketika itu kita di bawah kekuasaan British. Kalau di alam Melayu, alam Nusantara, Jawa dan sebagainya, Indonesia adalah di bawah Belanda. Kan dekat situ baru proses kalau nak pergi ke satu kawasan kita kena sebab tu ada adat di Indonesia sama dengan adat di Malaysia. Ada orang di Indonesia, kalau orang Malaysia ada orang Minangkabau, dekat Indonesia pun ada orang Minangkabau. Kalau di Indonesia ada orang
orang Bidayuh ataupun orang Iban Dayak. Dekat Indonesia, di Kalimantan juga ada orang Dayak. Dekat situ tidak berlaku proses kebudayaan yang sama, kan? Kerana bangsa tersebut juga ada. Okey. Seterusnya, kolonial dan pasca kolonial. Okey. Cuba baca sikit. Madam nak Evina baca, Evina, apa yang terdapat dekat skrin kamu tu? Baca ke, Cuba madam? baca. Baca apa yang dekat skrin kamu tu. Slide tu. Itu susul masa etika peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Okey. Prakolonial, zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian. Formal atau tidak formal disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Okey, terima kasih. So, pada zaman prakolonial, zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Contohnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lah tadi tu kan. Tapi telah wujudnya adab, wujudnya adat istiadat. Okey, contoh yang biasa kalau di alam orang-orang Melayu ni, kan kita kena menghormati orang yang lebih tua. Kalau kita nak berjalan di hadapan orang yang lebih tua, kita kena menundukkan sedikit badan kita. Okey? Cuba kalau kamu tengok orang Jepun kan, kalau pernah pergi ke negara Jepun ataupun pernah tengok dekat YouTube, kan? Kenapa kalau orang Jepun tu kita kena tundukkan sikit badan kita, kan? Dia pun tundukkan badan, kita pun tundukkan badan. Adat dan adat dia ataupun adat resam dia, kan? Kalau di Malaysia kita kena tundukkan badan untuk lalu di hadapan orang yang lebih tua, kan? Macam tu. Contohnya kalau kita pergi menziarahi, kan? Kalau Hari Raya Aidilfitri, kan? Kita jumpa dengan kita punya Pak Long ataupun kita jumpa dengan pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita, kita biasa akan salam dan cium tangan, kan? Salam dan cium tangan itu apa? Itu adalah satu adat resam. Dipanggil adat resam, kan? So, setiap kaum dia ada adat resam dia berbeza antara satu sama lain, kan? Sebab itu kalau kita masuk ke dalam satu kaum tersebut, kita kena tahu so adat resam keluarga ini bagaimana, kan? Adat resam Cina bagaimana, kan? Supaya kita tidak kekok dengan adat resam sesuatu pada zaman kolonial, zaman negara kita telah dijajah, kan? Inggeris membawa masuk cara berpakaian, percakapan, pentadbiran mereka ke Malaysia ketika itu. Sebab itu adanya pemakaian seperti kot, pemakaian seperti tie, memakai tali leher, memakai topi, itu semua datangnya daripada kolonial, era kolonial yang dibawa masuk oleh Inggeris ke negara kita. Sebab itu ada cara makan dia sendiri, etiket di meja makan, memberikan tabik hormat. Itu semua adalah etiket-etiket yang dibawa oleh British ke negara kita. Okay? Dan yang adanya pencampuran versi etika secara langsung melalui teknologi. Okey. So, dekat sini pasca kolonial ni mempunyai satu kesan yang lebih mendalam disebabkan oleh adanya unsur teknologi. Kadang-kadang bila adanya teknologi ini dia akan menyebabkan kemerosotan kepada budi bahasa dan tingkah laku masyarakat tersebut. Okey. Macam dalam gambar rajah tersebut, dia cakap macam mana? You semalam pergi mana? I waiting for you so long, man. I think you tak best sebab tak tunggu aku. Macam tu. Okay, dia menggunakan bahasa-bahasa rojak dalam percakapan. Ini memang dah biasalah wujud di Malaysia. Kalau dulu, kalau kita macam mana kita nak tahu bagaimana orang dahulu ni berkomunikasi pada zaman era 70-an, 60-an, 80-an, kita boleh tengok cerita P. Ramlee, kan? Percakapan dia adalah Melayu klasik, kan? Yang ada pencampuran bahasa Inggeris ketika itu. So sekarang ada pencampuran bahasa Inggeris dan sebagainya. Itu adalah satu kesan langsung kolonialisme kepada adat resam dan adat istiadat di Malaysia. Okay. Medan masa kita setakat ini.
hadapan. Okay, start. Madam nak ingatkan, jangan lupa berdasarkan kepada artikel yang telah Madam berikan kepada kamu. Kamu boleh upload saja, kamu boleh download saja artikel tersebut di Google Classroom dan buat slide daripada artikel tersebut. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh terus tanya dan juga boleh tulis di ruangan chat. Okay, kalau tak ada soalan, tak ada okay, kalau tak ada soalan, yang dah tulis nama dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat, kamu boleh leave this chat room ataupun leave this meeting. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.